Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, yang dikasihi dan dihormati, yang dirahmati Allah, para pencinta ilmu dan khususnya ahli karyah Masjid Bandar Spring Hill yang sama-sama mengikuti kelas pengajian atau kelas ta'mir pada kali ini. Jadi malam ni oleh kerana kita sama-sama insya-Allah kita akan menyambut Hari Raya Aidul Adha, yang mana adalah amalan-amalan yang disunatkan, yang kita dituntut laksanakan start pada malam tu lagi lah. Jadi ada beberapa kelebihan. Nabi SAW memberi garis panduan kepada kita untuk menghidupkan Idul Adha, Idul Fitri. Dan ada dia punya kelebihan dia. Jadi malam ni kita nak kongsi sikit sebanyak beberapa hadis dan juga sedikit perkongsian mengulang kaji atau cara untuk kita melaksanakan ibadat solat sunat hari raya. Sebelum tu kita dengar sedikit satu dua hadis berkaitan dengan kelebihan menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha atau malam raya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Rasulullah SAW, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub atau kama qala rawahu Tabrani. Mafhumnya, barang siapa yang menghidupkan atau menghayati malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha, kan hidup tu dengan ibadat lah, menghidupkan dengan ibadat, sedang atau hal keadaan ia mengharapkan keredaan Allah semata-mata.
Jadi dia menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha dengan ibadat kepada Allah dalam keadaan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah, mengharap keampunan Allah, mengharap Allah terima ibadatnya, mengharap keredaan Allah Taala, mengharap rahmat Allah Taala. Lam yamut qalbuhu, nescaya tidak matilah hatinya. Yauma tamutul qulub, pada hari yang matilah oleh hati-hati. Jadi ini hadis ni menerangkan kelebihan siapa-siapa menghidupkan malam Idul Fitri. Idul Fitri hari raya puasa lah. Kemudian Idul Adha, raya korban, insya-Allah. Kemungkinan kita akan sambut malam besok lah. Jadi bila kita hidupkan dua malam ni dalam keadaan kita mengharap ganjaran daripada Allah, mengharap keampunan Allah, mengharap keredaan Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap Allah Ta'ala menerima amalan kebaikan kita, mengharap Allah Ta'ala memelihara kita daripada sebarang perkara yang mendatangkan kemurkaannya, mengharap Allah Ta'ala memelihara iman akidah kita di dunia dan di akhirat. Nescaya hati dia tak mati pada hari matilah hati-hati. Hati-hati orang yang matilah. Hati orang yang kafir, hati orang yang munafik, hati orang yang tak ada rahmat Allah Ta'ala. Dan satu hadis lain pula, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zayyinu a'yadakum bitakbir, kama qala Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, hiasilah hari-hari raya kamu dengan takbir. Dengan bertakbir. Sebagai hadis pula, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zayyinul aidaini bitahlil wa takbir wa tahmid wa taqdis, rawahu Abu Nuaim atau kama qala. Mahfumnya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, zayyinu, hiasi, kamu hiasilah Zaidul Aidaini, akan dua hari raya, bitahlil, dengan mengucap la ilaha illallah. Hari raya tu hari Adha dan Fitrah lah. Wa takbir, dengan bertakbir, menyebut Allahu Akbar. Wa tahmid, dengan mengucap pujian pada Allah, alhamdulillah. Wa taqdis, dan mengucap takdis, mensucikan Allah Ta'ala. Jadi sunatlah kita malam raya, hari raya, kita bertakbir. Okey, jadi kita nak kongsi sedikit sebanyak secara ringkas untuk kita mengulang kaji semayang sunat hari raya. Saya gunakan kitab Pelita Penuntut. Sembahyang sunat hari raya. Sembahyang hari raya Fitrah dan hari raya Adha, yang disebut sembahyang dua hari raya itu. Mana sembahyang dua hari raya, yakni hari raya Fitrah dan Idul Adha, hukumnya sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Termasuk dalam kumpulan sunat. Maksudnya amalan sunat lah, dia tak wajib, dia amalan sunat. Yang disunatkan dalam kumpulan sembahyang yang disunatkan berjamaah dan juga sunat dikerjakan seorang diri, sama ada orang muqim, ini orang yang tak bermusafir, atau musafir, lelaki maupun perempuan. Jadi sembahyang sunat hari raya ni, Idul Fitri atau Adha, jadi dia hukum sunat muakkad. Boleh kita buat cara berjamaah, afdal lah cara berjamaah. Boleh juga kita buat seorang diri, sunat tu dia tetap dapat pahala, tapi tak serupa dengan jemaah.
Sama ada orang tu mukim, yakni orang yang tidak bermusafir, ataupun bermusafir. Kan? Kalau ikutkannya hari Jumaat, kalau solat Jumaat orang musafir dia tak wajib semayang. Dia tak wajib. Bila tak wajib bukanlah haram dia semayang. Maknanya kalau dia tak semayang Jumaat, dia tak berdosa. Tapi kalau semayang, dapatlah ganjaran pahala. Jadi orang musafir pun sunat kalau boleh buat semayang hari raya, buatlah semayang raya. Laki-laki dan perempuan. Kan? Kalau semayang Jumaat, orang lelaki saja wajib. Ini pasal semayang sunat. Tetapi orang yang sedang mengerjakan haji tidak sunat mengerjakan semayang hari raya berjamaah, sekalipun ia orang haji tadi tiada di Mina, kerana mereka sedang sibuk dengan kerja amalan ibadat haji. Dari itu disunatkan mereka, ini orang yang berbuat ibadat haji, sembahyang bersendiri-sendiri sahaja. Jadi kalau sembahyang sunat Idul Adha, dia jatuh pada 10 Zulhijjah. Jatuh pada 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah, orang ukuf, orang buat haji, dia wajib ukuf di Padang Arafah. Jadi 9 Zulhijjah. Besok tu raya. Besok tu raya. Jadi orang yang buat ibadat haji, mereka tak disunatkan. Tak disunatkan mereka itu sembahyang hari raya secara berjamaah. Walaupun mereka belum sampai di Mina sekalipun. Tak ada di Mina. Sebab Mina ni kita nak melontar jamarah kan. Jadi maknanya dia orang tak ada di Mina sekalipun. Kan? Jadi tak sunat dia berjamaah. Sunat dia sembahyang masing-masing. Kerana kalau dia orang buat berjamaah, akan mendatang gangguan ibadat haji. Kan? Jadi ibadat haji tu dia terganggu lah. Jadi tak sunat dia buat. Tapi kalau buat berjamaah, sembahyang tetap sah. Jadi kalau biasanya secara umum lah, ini kaedah umum. Benda sunat, kalau kita benda tu sunat tak buat, kita buat, jadi makruh lah. Kan itu kaedah umum. Walaupun tak berdosa, tapi benda tu jadi makruh. Itu kaedah umum lah. Jadi afdal orang buat ibadat haji, sembahyang raya masing-masing. Itulah. Sebab mereka sibuk dengan nak uruskan ibadat haji. Sebab ibadat haji itu wajib. Rukun Islam. Jadi kita duk sibuk benda yang sunat, sehingga mengganggu benda yang rukun Islam, benda yang wajib, benda yang fardu, itu kurang baik. Itu kurang baik. Okey. Kemudian dia kata masuk mula permulaan masuk waktu kedua-dua semayang ini. Ini dua semayang masuk dia, semayang raya Aidul Fitri dan Aidul Adha, dari sejak mula terbit matahari. Mana terbit saja matahari, habis waktu subuh terbit matahari. Terbit matahari boleh semayang dah. Boleh semayang dah. Boleh semayang raya dah. Tetapi sunat ditunggu hingga naik setinggi matahari naik setinggi kira-kira 7 kaki di tepi langit. Kan? Jadi yang afdalnya kita semayang raya tu, walaupun boleh kita semayang bila saja terbit je matahari, habis waktu subuh kita bersemayang, sah lah semayang raya tu. Walaupun begitu sunat dilewatkan sedikit hingga naik matahari itu sekadar 7 kaki pada pandangan mata, atau sekadar segalah pada pandangan mata. Elok kita lewatkan. Dan berkekalan waktunya, waktu semayang hingga gelincir matahari. Mana gelincir matahari, habislah waktu untuk semayang raya, masuk zuhur lah. Jadi maksudnya
Mungkin kita boleh semayang pukul 8 pagi, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Asalkan sebelum gelincir matahari. Asalkan sebelum gelincir matahari. Bila gelincir matahari, habislah waktu untuk semayang hari raya. Kan? Jadi, mungkin ada orang, dia sempat, dia nak buat awal. Pukul 7.30 pagi, waktu Malaysia. Ada orang dia nak tangguh pukul 9.30, lewat sikit. Ada orang dia nak buat pukul 10, tak apa. Ada orang nak buat pukul 11.30 pun tak apa, tetap sah semayang tu. Pasal masih dalam waktu semayang. Kan? Dia kata berkekalan waktu semayang raya ni hingga gelincir matahari. Mana gelincir matahari dah masuk waktu zuhur. Kemudian dia kata lafaz niatnya. Niat rukun semayang raya ni, dia punya rukun semayang sama macam semayang fardu, semayang fardu 5 waktu, rukun semayang dia. Rukun semayang sama juga. Sama macam semayang sunat wuduk. Rukun semayang ni serupa je. Cuma niat dia bezalah. Niat. Niat tu tentulah dia ada beza sebab kita semayang lain. Jadi, sunatlah dalam mazhab Syafi'i sebelum kita berniat dalam hati. Niat dia dalam hati. Itu rukun. Tapi, menyebut niat, melafazkan niat di lidah, itu sunat. Sebelum takbiratul ihram, kita sunatlah kita melafaz. Jadi, kalau kita melafaz niatlah. Jadi, sebelum kita takbiratul ihram, kalau semayang hari raya fitrah, dia punya lafaz niat dia, usolli sunnata idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku semayang sunat raya fitri atau raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu kalau semayang seorang diri. Kalau dia jadi imam, dia niatlah sahaja aku semayang sunat raya fitrah menjadi imam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau dia makmum, aku semayang sunat raya fitrah menjadi makmum 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Kemudian Allahu Akbar. Jadi ketika melafazkan Allahu Akbar, kita pun berniatlah yang tadi kita melafaz saja. Kita menyebut dengan lidah. Tujuannya supaya kita ada tumpuan kepada semayang yang kita nak buat tu. Ada niat dia, menolong hati. Menolong hati supaya hati tu boleh ingat kepada niat. Jadi kalau kita tak melafaz niat, semayang tetap sah. Sebab dia belum semayang lagi. Dia cuma sunat je. Tapi kalau niat tak buat, batal lah semayang, tak sah. Dan lafaz niat Idul Adha, kita nak buat tak apa hari lagi. Usolli sunata Idul Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku semayang sunat raya Adha rak'ataini 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kalau kita imam, kita niatlah sebagai imam. Kalau kita makmum, kita niatlah sebagai makmum. Kalau berjemaah lah. Okey. Kemudian dia kata lagi, pengarang ni kata, sekurang-kurang semayang raya ialah 2 rakaat seperti sunat zuhur. Sekurang-kurang semayang raya, kan, sekurang-kurang cara, sekurang ringkas, cara yang ringkas, seperti kita semayang sunat zuhur 2 rakaat, atau sunat asar qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau semayang sunat macam semayang sunat wuduk, macam semayang sunat tahiyatul masjid. Kan, kita itu yang paling ringkas lah, yang paling ringkas. Itu saya sebut tadi. Yang pentingnya rukun 13 yang kita mengaji dalam kitab fiqh kan. Semayang ni dia ada 13 rukun. Start daripada niat takbiratul ihram, berdiri lurus tadi, berdiri tegak. Cuma semayang sunat ni, semayang sunat berdiri itu tak wajib. Semayang sunat, orang yang boleh berdiri tetapi dengan sengaja dia memilih untuk semayang duduk, semayang dia sah.
Semayang dia tetap sah, tetapi pahalanya dapat separuh, kata ulama lah. Kan? Jadi dia boleh berdiri, tapi saja nak buat duduk, sah semayang. Tapi kalau dia boleh berdiri, tetapi dia buat semayang baring, itu tak sah lah. Itu tak sah. Sebab kalau dia boleh berdiri, dia boleh duduk je. Tapi kalau dia boleh duduk, berdiri tak boleh. Ni semayang sunat, bukan semayang fardu. Ni semayang sunat. Dia semayang sunat, dia berdiri tak boleh, dia boleh duduk. Tapi nak semayang baring, tak sah lah semayang tu. Sah, tak maaf. Kan, dia semayang, dia boleh duduk, dia tak boleh berdiri, dia nak semayang baring, sah. Tapi kalau dia semayang sunat, boleh berdiri, dia tak nak duduk, dia nak baring, tak sah. Dia kalau boleh berdiri, dia nak semayang duduk, tu sah lah, pahala kurang lah. Okey. Dan yang lebih sempurnanya, mana lebih sempurna, lebih akmal, untuk semayang raya ni, ditambah takbir, mana melafaz Allahu Akbar pada rakaat yang pertama 7 kali, lain daripada takbiratul ihram. Begitu pula. Nah, jadi yang lebih sempurna, jadi kita melafazkan takbir Allahu Akbar, kita tambah 7 lafaz Allahu Akbar, dipanggil takbir, tambah 7 kali takbir selepas takbiratul ihram. Mula-mula kita usolli semua, Allahu Akbar, letak tangan. Itu takbiratul ihram, itu rukun. Sunat tambah pula lagi 7 kali. Pada rakaat yang pertama, selepas membaca doa iftitah. Selepas baca doa iftitah. Ini kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, letak tangan macam biasa. Kemudian kita bacalah doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, sebagai habislah. Habis doa iftitah, kita pun Allahu Akbar. Tambah lagi takbir 7 kali. Lepas itu, mana selepas habis, selepas habis kita takbir 7 kali, sunat tu, baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah. Ini sunat juga, untuk kita baca Fatihah, kan? Kemudian kita bacalah surah Fatihah, itu rukun semayang. Dan surah Qaf, pilihan yang pertama lah. Kalau semayang raya ni, rakaat pertama, surah yang sunat kita baca adalah surah Qaf, atau Sabihis, Sabihis Marwikil A'la tu, surah Al-A'la lah. Jadi sebut surah Sabihi, kan? Sebab kadang setengah orang Melayu cakap surah Al-A'la, tak faham lah. Kan? Surah Al-Insyirah, apa surah Insyirah? Surah Alam Nashrah. Nama, tapi kita dah jadi budaya kita, kan? Taklah salah, tak ada sampai peringkat berdosa pun. Sebab kita dah jadi biasa macam tu. Kebagi orang-orang yang tak mendalami pengajian ilmu, kan? Tapi tak apalah, dia faham. Surah Ikhlas, tak bisa dengar lah. Surah Qul Huwallahu Ahad, surah Qul Huwallahu Ahad, umpama begitulah. Lepas tu kita surah Sabihi, dia kata Sabihi, Sabihi, surah apa ni, surah Al-A'la lah, surah Al-A'la, atau surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun. Ada. Ini yang surah yang afdal lah. Peringkat pertama surah Qaf. Tak apa surah Qaf, surah Sabih Marbikal A'la. Tak hafal, bacalah surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Tak hafal juga, apa surah yang kita hafal, apa yang Quran yang kita hafal. Tak hafal juga, rukuk je lah. Tak hafal apa surah, aku Fatihah je, tak kisah. Sebab yang pentingnya rukun tu ada. Cuma markah dia kurang lah. Markah dia kurang, kan? Ganjaran dia kurang. Itu je. Sebab dia sunat kita baca surah pada rakaat pertama dan kedua sembahyang raya ni. Kemudian dia kata, ketika kita melafazkan takbir tambahan tadi, 7 kali takbir tu,
Sunat angkat tangan seperti sembahyang, seperti mengangkat tangan ketika takbiratul ihram juga. Dan di antara dua takbir sunat dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita mula-mula kita usolli sunatul idul adha rakaat tadi Allahu akbar. Kemudian kita pembacalah pada doa iftitah. Habis doa iftitah Allahu akbar. Sunat tu angkat tangan juga. Dia kata angkat tangan seperti mana kita angkat tangan ketika melafaz takbiratul ihram. Angkat tangan ni sunat, dia bukan wajib. Jadi kalau tak angkat tangan pun mayang tetap sah. Jadi Allahu akbar. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah sampai habislah. Sampailah yang ketujuh. Allahu akbar kata yang ketujuh. Lepas yang ketujuh tu, takbir yang ketujuh, maka kita pun bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat tu. A'udzubillah tu sunat. Sunat tak wajib pun, dia sunat hai'ah. Tapi kalau baca dia menambahkan pahala. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Habis Fatihah, bacalah surah Qaf. Kalau mampu, tak ada pun apa surah lain kita hafal. Habis tu semua, kita pun rokok. Allahu Akbar. Rokok macam biasa lah. Macam biasa. Kan? Kita rokok, kita tasbih lah. Subhanallah azimi wa bihamdi. Sekali ke, 3 kali ke. Jika syak, dia kata, jika syak pada bilangan takbir, ragu-ragu deh, aku takbir kali ni, umpama adakah sudah selesai 7 kali atau 6 kali takbir tadi, hendaklah pakai yang sedikit, iaitu 6, kemudian tambah 1 lagi. Kalau syak Allahu Akbar, 6 ke 7 ni, dia pakailah 6, ambil yang kurang. Takbir Allah tambah 1. Tapi tak sunat lah sujud sawi. Janganlah sujud sawi pula kan. Hendaklah pakai sedikit. Makmum kenalah mengikut imam tentang takbir ini sama ada lebih atau kurang. Jadi kalau sebagai makmum kita ikut saja. Kalau imam takbir 5 kali, rakaat pertama 5 lah. Kalau dia 3 kali, 3 lah. Kalau dia 6, 6 lah. Kalau dia 9, 9, kita ikutlah makmum, tak ada masalah. Tak perlu subhanallah, tak perlulah. Yang kita ikut je. Okey. Dan ditambah baca takbir, ditambah ni takbir pada rakaat yang kedua, 5 kali. Lain daripada takbir qiyam. Kan? Jadi kita rakaat pertama kita takbir 7 kali. Habis tu baca Fatihah sebagainya, terokok, iktidal, sujud yang pertama, duduk antara 2 sujud, macam biasa. Sujud yang kedua, kemudian kita pun bangun daripada sujud yang kedua, kita bangun terus berdiri. Sunatlah kita istirahat sekejap sebelum kita nak bangun berdiri pada rakaat yang kedua. Sunat bagi orang yang tidak uzur, dia duduklah istirahat sebentar. Allah naik bonek, naik berdiri. Kan? Naik berdiri itu dia bacalah Allahu Akbar. Yang itu takbir untuk qiyam, untuk berdiri. Habis tu tambah 5 kali takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 kali takbir. Dan buatlah sebagaimana rakaat yang pertama, iaitu selepas Fatihah. Kan, buatlah yang pertama baca subhanallah. Selepas Fatihah, kan, surah yang digalak kita baca adalah Iqtarabatis Sa'ah. Iqtarabatis Sa'ah atau Hal Ataka atau Qul Huwallahu Ahad. Kan, jadi ada 3 surah lah. Boleh pilih lah. Boleh pilih ataupun apa-apa surah yang kita mudah lah. Jangan usah kita memberat-berat sangat. Kadang-kadang kalau segi-segi ulama-ulama tasawuf, dia kata janganlah terlalu kita memberat-berat dalam bacaan ini, nak baca sehingga menghilang tumpuan kepada Allah.
Kan, jadi kita semayang ni nak ada tumpuan pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita memberatkan diri, nak baca surah yang panjang lah apa sebagainya, kadang kita pun tak faham maknanya. Jadi lebih baiklah kita membaca surah atau yang dalam semayang tu ada tumpuan. Tumpuan kepada Allah Ta'ala, kan? Timbul harap pada Allah, timbul gerun pada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, merasa gerak-geri kita ini dikendali, diurus, ditadbir oleh Allah, kan? Kan rasa gerun nak besok nak menghadap Allah Ta'ala, kan? Sebab semayang ni Allah menghadap kita. Kan, jadi pada ketika itu kita hadirkan seolah-olahnya kita di padang mahsyar, kan? Jadi Allah duk menghadap kita, kan? Itu yang lebih lah kalau ulama tasawuf, yang tu lebih difokus di samping kita menjaga adab-adab zahir. Tapi kalau kita berlebih-lebihan dalam adab zahir sehingga menghilang tumpuan kepada Allah, yang itu kurang baik, kurang baik. Kan? Jadi kata guru kami, matlamatnya kita nak hancur hati dengan Allah. Itu yang penting lah. Itu yang penting. Jadi Negeri Sembilan ni, Negeri Sembilan, raya, sembahyang raya, kalau ada tempat yang PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, tak boleh sembahyang raya lah. Kan? Yang pun tak boleh ramai, kan? Kalau tempat yang tak ada PKPD, macam daerah Port Dickson, dia boleh 12 orang je. Untuk semayang berjemaah 12 orang. Sebab sekarang ni ada wabak, kan, jadi dia tak nak ramai-ramai datang masjid. Yalah, dalam silap kita juga dah diberikan kelonggaran, kemudahan untuk semayang di masjid, tak jaga SOP. Akhirnya Pak Imam tu bila ramai pula itu hari, kan, ramai pula yang kena COVID-nya, ada yang meninggal dan sebagainya. Lepas tu kata pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, Ustaz Zaidi, kan, mati Pak Imam nak ganti cari payah. Pak Imam kampung mati, nak cari balik, masalah pula, kan. Itu benda hati-hatilah. Sebab salah satu SOP-nya semayang ni sekarang waktu COVID ni lah. Jadi bagi orang yang uzur, yang ada batuk, yang ada sesama, badan tak sihat, ikut dalam SOP tu, dia orang tak dibenarkan datang masjid. Dia berlakulah. Berlaku memang berlaku sungguh. Berlaku sungguh, kan. Dia datang juga, dia sangkakan dia tak ada masalah apa, dia batuk, dia sesama, datang. Rupanya dia ada COVID. Habis satu saf kena COVID. Kan, satu saf kena COVID. Ini satu ujian Allah lah, qada dan qadar, kan. Jadi kita sabarlah, tengoklah, kan. Sebab kita bila kita sabar, innallaha ma'as sabirin, kan. Semuanya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kemudian dia kata, dari dalam sembahyang hari raya ini sunatlah membaca surah Fatihah dan surah-surah dalam rakaat pertama dan kedua, sunat dibaca dengan suara yang nyaring. Sunat dibaca dengan yang nyaring. Selepas sembahyang raya yang dilakukan secara berjamaah. Kalau sembahyang raya secara berjamaah, sunat dibaca 2 khutbah. 2 khutbah. Jadi kalau sembahyang Jumaat, khutbah, 2 khutbah dibaca atau disampaikan sebelum sembahyang. Tapi sembahyang hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, sembahyang minta hujan, yang tu semua dibaca lepas sembahyang. Disampai lepas sembahyang. Ni kalau berjemaah. Kalau sembahyang seorang diri, tak payahlah kena berkhutbah. Cakap seorang pula. Khutbah depan jin kata, masalah pula, kan. Jadi kalau sembahyang seorang diri tak sunat lah berkhutbah. Ini berjemaah. Walaupun kita berdua, kata sekarang akan buat sembahyang jemaah di rumah, kita dengan isteri kita atau kita dengan anak dan keluarga kita, sunatlah berkhutbah. Kan sunat, kan. Boleh tengok dalam diedarkan sudah, kan, dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam internet, dalam Google sekarang.
Ada khutbah kan. Jadi kebiasaannya kalau sembahyang hari Aidil Adha ni diterangkan kelebihan membuat korban, ibadah korban, dicerita sedikit secara ringkas peristiwa zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam kan berkorban. Kan. Dan sunatlah kalau sembahyang Aidil Adha ni lepas sembahyang tu sebelum khutbah sunat bertakbir. Kan sunat bertakbir sebab Aidil Adha ni, hari raya ni, raya haji ni, dia waktu bertakbir itu panjang. Waktu bertakbir raya tu panjang, dipanggil takbir muqayyad. Mana takbir yang kita melafazkan takbir raya lepas setiap semayang. Sama ada semayang fardu, semayang sunat, semayang mayat, sunat kita bertakbir. Kan? Dan masanya tu start, kalau takbir raya Aidil Adha ni malam tu dah boleh takbir. Katalah Malaysia ni akan berhari raya insya-Allah hari Selasa. Jadi hari Senin maghrib tu, Senin malam Selasa maghrib tu dah sunat kita bertakbir raya Aidil Adha. Sampai bila? Sampai hari 13 Zulhijjah. Kan 13 Zulhijjah, bila terbenam saja matahari 13 Zulhijjah. Nah, katalah Selasa 10 Zulhijjah. Selasa, Rabu 11 Zulhijjah. Kan? Rabu 10 11 Selasa, Rabu, Khamis 12 10 11 12 Khamis. Kan? 10 hari Selasa, 11 hari Rabu, 12 hari Khamis, 13 hari Jumaat. Hari Jumaat tu boleh takbir lagi. Lepas main Jumaat takbir raya. Ya. Kemudian bila terbenam saja matahari hari Jumaat tu, masuk maghrib, habislah waktu takbir. Korban pun tak boleh buat lah, kecuali korban nazar. Korban pun habis masa dah. Kalau sembelih pun tak dapat pahala korban. Kan, tak dapat pahala korban. Dia tangguh, lupa. Malam habis dah hari tasyrik, nak sembelih korban, sembelih binatang lah, dapat pahala sembelih binatang lah. Tapi kalau yang dinazarkan, dia kena sembelih jugalah sebab dah nazar, dia wajib. Tapi kalau dinazarkan, tuan punya korban tak boleh makan lah daging tu. Kan, dia punya orang yang dia tanggung nafkah pun tak boleh makan. Itu yang dinazarkan. Cara ringkas lah. Di Negeri Sembilan tahun ni tak ada ibadat korban sebab COVID teruk sangat. Jadi walaupun begitu, ruang tu ada, boleh lah. Tapi dah masa dia tak ada kot. Kalau ada tu boleh lah kita buat korban tu di luar negara kan. Banyak lah ada NGO yang buat sembelihan korban. Tapi masa tak tahu lah ada tak ada lagi ni. Okey lah. Jadi begitu dia sembahyang raya ni. Jadi kalau orang masbuk macam mana? Makmum masbuk dia lambat. Dia sampai-sampai ya Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, imam membaca Fatihah. Dia tak perlu nak tambah takbir lah. Sebab bila dah baca Fatihah, masa untuk tambah takbir 7 dan 5 tu dah tak ada, habis. Sebab bila kita baca Fatihah tu kita dah masuk rukun. Dah masuk bacaan rukun. Takbir tu sunat. Jadi kalau kita takbir juga, jadi semayang tu tetap sah. Dia jadi kurang baik, jadi makruh je lah. Sebab dia rukun qauli. Dia bukan rukun fi'li kan. Tapi ada ulama' kata dalam kitab Sabilal Muhtadin yang saya mengaji tu, ada juga dia kata kalau silap cara boleh batal semayang juga. Kalau dia angkat takbir tangan berturut-turut, dia kata. Jadi kalau orang masbuk, mana yang disempat sudah. Katalah Allahu Akbar, tak perlu ihram ya. Imam pun baca Fatihah. Tak perlulah dia tak takbir nak buat 7 ke 5 ke kalau rakaat kedua. Ataupun kadang imam lupa. Imam lupa rakaat pertama tak apalah 7. Dia buat takbir. Rakaat kedua dia bangun daripada sujud tu terus ya Allahu Akbar, baca Fatihah terus. Selalu baca Fatihah, terus baca Fatihah. Makmum tak perlu tegur lah. Sebab dia sebut tadi kita ikut je imam. Kalau imam kurang ke lebih ke ikut je. Janganlah subhanallah.
subhanallah. Ada berlaku setengah masjid tempat dulu, ada saya baca kitab dia orang ceritalah, satu tempat tu Pak Imam rakaat kedua terlupa kan. Dia pun bangkit rakaat kedua tu, terus baca Fatihah. Makmum pun subhanallah, subhanallah. Imam tak ni kan. Lala ada orang tegur, Mam, Imam lupa takbir 5 kali. Kan, jadi yang tegur tu pun batal lah semayang. Imam pun ya kau, ya ke habis batal. Nah, berborak dah dia dah semayang. Jadi kalau dah rakaat kedua tu imam buat 5, tak buat 5 terlupa, tak apa, teruskan semayang. Tak perlu sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi pun, dia bukan sunat abad. Kan, dan tak pun nak semayang lain. Semayang tetap sah. Lupa kan, memanglah manusia ni mahalul nisyan, tempat lupa. Kan, manusia ni tempat terjadi lupa. Al-insan an-nisyan, manusia tu dia ambil pada pelupa. Kadang-kadang lupa tu mungkin waktu tu Allah nak ajar kan, tapi kita bila lupa dan kita malu dengan orang, kadang-kadang kita tu lah, ini yang kena belajar juga dengan guru-guru mursyid yang faham selok-belok hati kan. Jadi kita malu pada Allah. Jangan malu dengan orang, tapi kadang datang perasaan Allah, aku tak cukup takbir 5 kali. Malu ke orang kan. Aku ni ustaz ke, aku ni ada PhD lah itu ke apa kan. Aku ni tok guru ke, tak apalah. Jangan duk sebenarnya Allah bagi kita lupa tu, kita mengakulah. Mengaku kesalahan kita kepada Allah. Kita malu pada Allah. Jangan kita malu dengan manusia. Allah malu. Aku tadi sebelum semayang tadi aku mengajar orang apa ni cara-cara semayang ni, aku lupa pula, malu kat orang kan. Tentang makmum pun tak ingat. Makmum pun tak ingat kan. Jadi itu yang kita kata tadi, sisi ulama-ulama ahli sufi, mereka kata jangan kita terlalu memberatkan diri dalam perkara-perkara adab-adab zahiriah ni, mana memberat-beratkan dalam bacaan tu sehingga lupa tumpuan kepada Allah Ta'ala. Tapi kena jagalah supaya mayang tu tetap sah. Kan, mayang tu tetap sah perlulah dijaga. Kan? Begitulah kisahnya. Jadi kita berhentilah takat ni dulu. Mudah-mudahan kita mulang kaji cara ibadat semayang hari raya ini ada manfaat, ada kebaikannya. Dan sekiranya ada salah silap dalam tutur kata, penyampaian yang tak bersesuaian, itu daripada kelemahan dan kejahilan ada pada saya. Dan kita hidupkanlah malam-malam hari raya dengan takbir, dengan tahlil, dengan takdis, dengan tamhid. Hidupkan, sebab Rasulullah kita baca hadis tadi, siapa-siapa menghidupkan 2 malam hari raya, maka hati dia takkan mati pada hari matinya hati-hati orang kafir musyrik. Jadi hati dia tak mati. Hati dia dapat keikhlasan, dapat sabar dengan ujian Allah, dapat redha dengan qada qadar Allah. Hatinya bertambah kenal dengan Allah Ta'ala. Dan hatinya rasa hancur hati dengan Allah. Hatinya berharap kepada Allah. Kalau malam Datuk Qadar kita tak dapatlah. Bukan kita dapat, maksudnya dirahsiakan. Tapi malam raya ni Allah Rasulullah dah beritahu dah. Kan? Jadi kita gunakan, sebab Allah Ta'ala ni maha pemurah. Dia bagi kita banyak laluan, banyak cara, banyak masa untuk kita berdamping diri dengan dia, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, memohon keampunan dan keredaannya sebelum kita mati kan. Dah mati tak boleh lah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu saya sendiri. Sedikit sebanyak perkongsian kita, kalau ada kebaikan-kebaikan manfaatnya, semata-mata limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keberkatan para awliya Allah qaddasallahu wasrarahum, dan juga dengan keberkatan para ulama yang berkhidmat kepada agama dengan ikhlas dan jujur. Lebih-lebih lagi dengan keberkatan yang saya kasihi, sanjungi, yang saya hormati
almarhum tuan guru saya yang mendidik saya, guru murabbi saya, guru mursyid saya, dan juga dengan keberkatan tok-tok guru, para ustaz yang mendidik mengajar saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita yang mendoakan kebaikan untuk kita, dan juga dengan keberkatan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kita hadiahkanlah Fatihah kepada mereka semua. Semoga Allah menerima segala amalan kebaikan kita dan diampunkan dosa kita, dan dimasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang mencintainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.